Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, kata Sayyidatina Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sekalipun guna tangan dia pukul orang. Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kata dia, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun tak pernah guna tangan dia untuk pukul orang. Wala mar'atan wala khadiman. Nabi tak pernah pukul walaupun isteri dia, walaupun hamba sahaya dia. Nabi tak pernah guna tangan dia pukul orang. Tak kira siapa, Nabi tak pernah pukul siapa-siapa. Illa an yujahida fi sabilillah, melainkan kalau sekiranya Nabi nak pukul pun sewaktu melawan kafir musuh di medan perang. Waktu duduk di dalam medan sabilillah, waktu tu Nabi guna tangan dia pegang senjata untuk perang dengan musuh Islam. Wa ma nila minhu syai'un qat فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ. Dan Nabi SAW tidak pernah kena sesuatu yang menyakitkan dia, yang kemudiannya Nabi SAW nak balas balik orang yang buat sakit dia. Nabi SAW biasa kena sakit dengan orang. Orang buat bagi Nabi sakit. Orang biasa punggai Nabi dengan tepi batu sampai berdarah-berdarah. Orang biasa ambil benda lempak ke Nabi, ambil perut unta busuk buah atas belakang Nabi. Nabi biasa sangat kena sakit dengan orang ni. Biasa sangat. Tapi kot Nabi SAW nak balas balik kepada orang yang buat sakit dia, tak sekali-kali. Nabi tidak pernah balas orang yang buat sakit dia dengan sebarang bentuk balasan yang berbentuk sakit juga. Nabi tak pernah buat. Illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqima lillah. Melainkan kalau sekiranya orang tu buat satu benda yang melanggar hukum Allah. Kalau setakat buat Nabi dia tahan begitu aja, dia tak balas balik. Tapi kalau orang tu buat satu benda yang menyebabkan melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, buat satu benda yang melanggar hukum Allah, pada waktu tu Nabi SAW akan balas dia. Balas dengan tujuan nak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau mai satu orang ambil peti batu punggai Nabi tak balas balik. Tapi kalau mai satu orang depan Nabi pergi curi harta orang lain depan Nabi SAW, Nabi pasti akan balas dia dengan balas hukum yang ditentukan Allah. Sabit kesalahan, Nabi potong tangan dia. Nabi potong tangan bukan kerana nak bagi sakit kawan tu, tapi kerana nak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik, kuntu amshi ma'a Rasul
wasallam. Wa alaihi burdun najrani ghadiyul hashiyah. Fa'adrakahu a'rabi fajabadahu biridaihi jabzatan syadidah. فنظرت إلى صحفة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبزته. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء أو كما قال حديث صحيح متفق عليه. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, satu hari aku duduk berjalan sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Nabi sebai atas bau dia selendang Najran. Anas bin Malik ni sahabat Nabi, khadam Nabi. Dia cerita, dia kata satu hari Nabi SAW duduk berjalan, atas bau Nabi ni Nabi letak sehelai burdah, kain selendang Najran, buatan negeri Najran. Nabi buah atas bau dia. Ghalizul hashiyah, yang kata kain selendang tu tepi-tepi dia ni kasar. Kain selendang tu belah tepi, belah hujung-hujung ni kain kasar. Begitu. Fa'adrakahu a'rabi, tengah Nabi SAW duduk berjalan dengan sahabat-sahabat ni, jerenah terjumpa dengan satu Arab Badui, satu A'rabi. Fajabadahu biridaihi jabzatan syadidah. Dia pergi pegang kain hak Nabi buah atas bau tu, dia pegang, dia rentak. Ni yang kata Arab Badui yang jumpa Nabi ni. Dia jumpa Nabi SAW, dia pergi pegang kain selendang hak Nabi bubuh atas bau Nabi itu, dia pegang, dia rentak macam tu. Jabzatan syadidah, rentak kuat. Fanazartu ila sahfati atiqin Nabi SAW wa qad atharat biha hasiyatul bur min shiddati jabzati. Anas bin Malik kata, bila Badui ni buat macam tu ke Nabi, aku terpa, aku pegang baju Nabi, ditarik, tengok bekas kena rentak. Wa qad atharat biha hasyiatul bud, lekat bekas di tengkok Nabi. Dia tarik kain hak buah atas bau Nabi ni, dia tarik kuat tu sampai lekat atharat, lekat bekas di tengkok Nabi ni kerana kuatnya rentak. Thumma qala, kemudian kata Badui ini kepada Nabi, dia kata, ya Muhammad murli min malillahi allazi indak. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, perintahkan supaya duit zakat hak ada kat kamu tu bagi ke aku. Aku orang susah, nak minta duit kasar lagu tu. Punya tak ada bahasa. Tak, nak minta duit, nak minta orang tolong, biduk buat sombong, biduk buat kasar macam tu, siapa nak tolong kita? Nak minta tolong, buat cara nak minta tolong. Nak buat cara nak minta kesian, nak minta tolong, dia buat sombong. Orang tak tolong lah. Tapi yang kata Nabi ni, yang kata Nabi SAW, mai satu orang nak minta tolong dia, nak minta tolong cara kasar macam tu. Dia kata pula, ya Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, murni kepada orang-orang kamu supaya bagi dekat aku min malillah, daripada harta Allah, yakni daripada zakat kamu duk simpan tu, bagi ke aku sikit. Faltafata ilaih, Nabi SAW beralih tengok ke Badui ni. Fadhahika, Nabi senyum, Nabi gelak ke dia. Thumma amara lahu bi'ata, kemudian Nabi pun perintahkan supaya duit zakat, duit bantuan diberikan kepada Badui, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu peribadi Nabi kita. Jauh beza lah dengan kita ni, jauh beza dengan perumui, dengan kasar, dengan kita. Yang tu kita jauh beza dengan Nabi SAW.
Nabi SAW manusia yang begitu sekali tinggi peribadi dia, cukup tinggi peribadi dia. Dia boleh bezakan di antara orang buat ke dia dengan orang buat ke Islam. Dia boleh beza. Kalau hak buat tu ke dia, dia terima. Tapi kalau hak buat tu ke Islam, baru Nabi marah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi, dia meriwayatkan hadis ini. Kata Suhaib, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ajaban li amril mu'min. Nabi kata, amatlah menghairankan, amat menakjubkan keadaan orang-orang mukmin. Nabi kata, aku rasa kagum dengan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Kerana orang ni kalau sekiranya dia mukmin, kalau dia beriman, apa jadi kat dia pun baik untuk dia. Nabi kata, kalau orang tu betul-betul orang mukmin, kalau orang tu betul-betul orang yang beriman, apa juga benda kena kat dia, bawa kebaikan untuk dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Nabi kata, tak ada orang yang macam orang mukmin ni, tak ada. Lain daripada orang mukmin, tak ada yang dapat kebaikan macam ni. Orang mukmin sahaja yang baik ni, Nabi kata. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Nabi kata, orang mukmin, orang yang beriman ini, kalau sekiranya dia mendapat kelapangan hidup, kalau Tuhan bagi dia senang, Tuhan bagi dia sihat, Tuhan bagi dia tenang, Tuhan bagi dia bahagia, syakar, dia syukur banyak-banyak pada Tuhan. Dia orang yang beriman. Tuhan bagi kat dia sihat, alhamdulillah, dia syukur atas nikmat sihat Tuhan bagi kat dia. Dia guna kesihatan untuk dekat diri dengan Allah. Tuhan bagi dia rezeki lebih sikit daripada orang lain, alhamdulillah, dia syukur kepada Allah. Dia guna lebihan rezeki yang Tuhan bagi kat dia tu untuk dekat diri dengan Allah. Ini yang dikatakan orang beriman. In asabathu sarra, kalau Tuhan bagi dekat dia kelapangan, kesenangan hidup, syakara, maka dia syukur kepada Allah. Fakana khairan lah, itulah yang paling baik untuk dia. Tuhan bagi kebaikan, syukur, itu yang paling baik bagi siapa-siapa pun juga. Wa in asabathu darra, tapi kalau Tuhan bagi kat dia kemudaratan, Tuhan bagi kat dia susah, Tuhan bagi dia sakit, Tuhan timpakan musibah pada dia, sabara, maka dia sabar dengan apa yang Tuhan takdirkan dia. Tuhan bagi kebaikan, dia syukur pada Tuhan. Tuhan bagi kesusahan, dia sabar. Kok kata nak sebut di mulut, tak puas hati, nak merasa marah kepada Tuhan, nak tunjuk kata dia protes takdir Tuhan dekat dia dan sebagainya, tak. Sebaliknya, sabar, dia sabar. Fakana khairan lah, maka sabar itu sangat baik bagi dia. Yang benda ni Nabi kata orang mukmin saja boleh buat. Kalau tidak ada iman, tidak boleh buat. Orang yang kalau tak beriman, Tuhan bagi senang, senang tu melupakan dia pada Tuhan. Orang yang tak beriman, kalau Tuhan bagi musibah, Tuhan bagi susah, Tuhan bagi sakit, musibah, susah, sakit tu menyebabkan dia jadi musuh dengan Tuhan. Tapi orang yang beriman, Nabi SAW kata, inna amrahu kullahu lahu khair. Orang yang beriman tu, apa juga yang Tuhan bagi kat dia, baik untuk dia. Tuhan bagi nikmat pun dia jadi makin baik, Tuhan bagi dekat dia musibah pun dia baik dengan Tuhan. Ini orang yang beriman.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita minta doa dekat Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita ni jadi orang yang sungguh-sungguh beriman dengan Tuhan. Bukan beriman pada mulut, bukan beriman pada pengakuan saja, tetapi kita beriman sungguh-sungguh. Hati kita membenarkan iman kita. Mulut kita bercakap yang menunjukkan kita beriman, dan segala perbuatan kita menjurus ke arah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh dapat benda ni semua, kita masuk dalam kumpulan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 9. Muka surat 28. Muka surat 28. Kita masuk satu bab baru, bab ma jaa fil mukhtali'at. Bab ma jaa fil mukhtali'at, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis perempuan-perempuan yang tebus talak. Ini kita dah baca bulan lepas. Bulan lepas kita dah baca bagaimana boleh berlaku kes tebus talak. Apabila seorang isteri, dia rasa dia tak selesa sangat duduk dengan suami dia. Dia tak suka dekat suami dia, sama ada kerana suami dia jahat, atau kerana suami dia ni membosankan, atau apa juga sebab pokok pangkalnya isteri tiba-tiba jadi tak suka dekat suami. Dan isteri ni minta supaya suami cerai dia. Suami tak mau cerai dia. Suami nak juga kekalkan dia sebagai isteri. Maka akhirnya setelah tidak ada jalan, isteri ini berbincang dengan suami. Hasil perbincangan itu dicapai satu kata sepakat. Suami dia sanggup cerai dia dengan syarat dia bayar satu jumlah duit yang tertentu. Kalau suami setuju, isteri pun setuju nak bagi duit, dan suami setuju dengan jumlah yang dipersetujui tadi, maka dua-dua suami isteri pergi depan qadi, dan qadi boleh lakukan prosedur perceraian mengikut kaedah khulung ataupun tebus talak. Suami menceraikan isteri dengan syarat isteri bayar kepada dia jumlah duit yang tertentu. Pada malam ni kita nak tengok pula cerita tentang ni. Dia kata bab yang datang pada menyatakan hadis perempuan-perempuan yang menebus talak. Ketahuilah saudaraku, bermula perempuan yang minta cerai kepada suami dengan ketiadaan salah suami, maka ia itu berdosa ya. Itu nombor satu. Isteri yang duduk tak berkenan dekat suami, minta suami cerai dia, berdosa isteri ni. Istimewa pula minta cerai dengan tebus talak. Lebih-lebih lagi kalau perceraian berlaku dengan cara tebus talak, sanggup bayar duit, janji suami cerai dia. Sanggup kata dekat lelaki dia, hama apa ambil, hama rumah ambil, hama kereta ambil, hama barang kemas aku pun ambil, lepas aku aja. Kalau sampai macam tu, isteri kata, sedangkan suami tidak ada salah, isteri duduk dalam keadaan dosa sangat-sangat di sisi Allah. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia, an Thauban عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات كن المنافقات. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Thauban radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, bermula perempuan-perempuan yang menebus talak dirinya dengan ketiadaan apa salah suami, ialah perempuan-perempuan yang munafik. Nabi kata mana-mana perempuan yang duduk tak berkenan dekat lelaki dia. Benda ni jadi dalam masyarakat kita ni biasanya kerana kemunculan third party, dia kata. Isteri ni menikah dengan lelaki-lelaki ni, maka dia jadi isteri kawan tu. Masa dia menikah dengan lelaki-lelaki ni dulu tak ada siapa mau ke dia. Lepas dia menikah dengan kawan ni, tak macam mana pun tak ada. Timbul mai satu hero mana ke, mai duk mengorak dia. Sedangkan dia sudah pun
duduk pada status isteri orang. Mai pula satu third party, satu pihak ketiga nak tackle bini ni. Ditambah ke pula laki hak sedia ada ni susah, orang susah, dan hero hak baru muncul ni orang ada duit. Maka akhirnya berlaku benda-benda yang macam ni. Maka isteri ni duk bertahan, duk jadi isteri kepada kawan laki-laki ni, bertahan, sedangkan hati perut tak suka dah dekat suami tu. Dia duk suka kat hero baru. Maka dia duk menyamar depan suami dia ni, seolah-olah dia masih isteri kawan tu. Sifat dia yang menyembunyikan hak sebenar dalam diri tak berkenan dekat laki itu, tunjukkan rupa seolah-olah masih cinta kepada laki, itu munafik. Baik. Dia kata yakni perempuan yang serupa dengan kelakuan munafik, iaitu pada zahirnya pura-pura dirinya ada baik dan berjalan betul dengan suaminya. Zahir orang tengok nampak okey, nampak dia isteri kawan tu, pi kenuri, pi sekali, pi mana ke sekali, pi pasar tani pun kawan ni beli, kawan ni pegang bakul, nampak macam elok, tapi dalam makanan aneh. Nampak kot luar ni, orang nampak macam suami isteri hidup dalam keadaan rukun tetangga gitu. Nampak okey lah, nampak kot luar, nampak suami misali dengan isteri misali, nampak macam tu, padahal dalam berobok aneh-aneh makan. Dalam tu Tuhan aja yang tahu. Dia benci kat laki dia ni, dia meluat tengok laki dia, dia melugai dengan laki dia ni, Tuhan aja yang tahu. Maka dia duk pura-pura tunjuk kata dia masih isteri yang baik ni, munafik Nabi kata. Tetapi pada batinnya tidak baik, bahkan berhati bengkok dia kata. Luar tunjuk kata isteri yang setia, isteri yang baik, gunung-gunung buat kalut layan lah, bancuh ayak laki balik dan sebagainya. Di belakang tu ada cerita lain dengan orang lain. Sebenarnya batin dia ni berhati bengkok, tak betul dia kata. Boleh jadi ada kira bicaranya di luar yang tiada disukai oleh suaminya dan melampaui hukum-hukum syarak. Di sebalik wayang duk tunjuk kata layan suami elok ni, di sebalik itu dia kata kayu tiga, dia kata. Di sebalik duk tunjuk manis muka dekat suami, di sebalik pagi-pagi kalut setrika baju suami, di sebalik petang suami balik bancuh ayak punya kalut, goreng cucuk kodok, main hidang dan sebagainya, di sebalik itu rupa-rupanya kayu tiga. Bahkan ada di kalangan mereka ni dah melampaui hukum-hukum syarak, dah pergi buat benda tak elok dah tanpa pengetahuan suami. Maka samalah mereka ini dengan munafik hakiki pada kelakuan zahir dan batin. Nabi kata sama macam orang munafik. Munafik hakiki ialah orang yang mempura-pura dirinya di hadapan orang mukmin dan orang soleh yang dirinya Islam, sangat-sangat dipuji sebagai orang yang kuat beribadah dan ditunjukkannya dirinya suka kepada beribadah. Ini orang munafik. Zaman Nabi dulu berkenyak. Dimulai dengan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai orang yang mula-mula mengasaskan kumpulan munafik di Madinah. Kemudian dia memperkembangkan kumpulan dia. Dia jumpa orang ni, dia jarum sikit. Dia jumpa orang ni, dia hasut sikit. Dia jumpa orang ni, dia perdayakan sikit dan sebagainya. Akhirnya orang-orang yang ikut Abdullah bin Ubay bin Salul ni makin ramai. Tetapi mereka ni depan Nabi tunjuk cukup baik. Mereka ni di depan Nabi tunjuk yang mereka ni kuat beribadah, tunjuk mereka ni cukup sayang dekat Nabi, tunjuk mereka ni hidup mati dengan Islam, tunjuk macam tu. Tetapi hakikatnya mereka mau Nabi tu dibinasakan segera. Tetapi manakala ia jumpa dengan taulannya yang serupa dengan dia, maka dia pun mengeluarkan hakikat dirinya. Tapi bila pergi belakang daripada Nabi, jumpa geng dia, dia tunjuk dia punya true color, orang putih kata. Dia tunjuk dia sebenarnya siapa. Dalam surah Al-Baqarah apa yang ayat wa iza khalau ila syayatinihim tu. Dan apabila mereka ni beralih kepada syaitan-syaitan mereka, qalu inna ma'akum. Sesungguhnya dia kata dekat kawan-kawan dia, aku geng hampa lagi, dia kata.
Innama nahnu mustahzi'un, kami ni buat main-main. Dia pura-pura aja tunjuk beriman, sebenarnya hang dengan aku sama aja, dia kata. Ini cerita orang munafik. Sebenarnya mereka tidak percaya Allah dan tidak percaya hari akhirat. Ni sebenar orang munafik ni bukan takut kat Tuhan. Kalau dia takut kat Tuhan, dia tak buat benda hak Tuhan duk kata tak boleh buat. Bila dia duk gamak buat benda hak Tuhan kata tak boleh buat, makna dia tak takut kat Tuhan. Dia buat kata dia takut kat Tuhan. Dan disebutkannya di hadapan taulannya dengan jalan mengeji-ngeji dan mengejek-ngejek. Bila jumpa kawan-kawan dia duk buat perlimain dengan Nabi dan orang-orang yang ikut Nabi. Katanya, apa akhirat? Apa semayang? Apa Muhammad? Apa ibadah? Semua orang yang beriktikad ke akhirat itu orang bodoh. Tidak memikirkan yang sebetulnya, iaitu apabila kita mati menjadi tanah, tidak hidup semula dan tiada hari akhirat lagi. Itu hak sebenar ada dalam diri dia. Bila duduk depan Nabi, tunjuk cukup bagus semayang sama dengan Nabi. Nabi semayang sunat, dia semayang sunat. Nabi buat apa, dia buat apa. Nabi suruh dan pilari buat dan sebagainya. Tunjuk baik. Belakang Nabi, itu hak sebenar. Dia kata jenuh kalau nak kira dengan puak-puak ni. Dia kata cakap mai cerita akhirat. Akhirat. Dia kata tak habis-habis dengan akhirat. Dia buat cakap macam tu. Dia kata tak habis-habis. Dia kata ni apa? Dia kata Muhammad. Apa siapa kita lah? Dia kata macam tu. Muhammad tu siapa kita lah? Dia pun manusia, kita pun manusia. Dia makan, kita makan. Dia minum, kita minum. Dia macam kita aja, tak ada beza apa. Dia bercakap macam tu. Dia kata Muhammad. Dia kata nak ikut dia. Dia habaq kat kita tak boleh kahwin lebih pada 4. Dia balas seberapa belah orang. Orang lupa tu nak ikut. Di belakang dia kata macam tu. Bila depan Nabi ni salam, bongkok, tunjuk, hormat dan sebagainya, lambat beralih belakang. Dia bawa peluang apa ada dalam poket. Boleh tikam-tikam, boleh tembak-tembak. Ini sifat munafik. Sebenarnya mereka ni tidak percaya Allah dan tidak percaya hari akhirat. Maka itulah kelakuan munafik yang hakiki. Zahirnya lain daripada batinnya. Demikianlah juga perempuan-perempuan yang menebus talak dengan tiada apa salah suami. Sama juga. Serupa dengan kelakuan munafik. Zahirnya baik, batinnya jahat. Seperti keterangan yang di atas tadi. Sama macam isteri yang tak ada pasal-pasal minta supaya lelaki ceraikan dia walaupun dengan jalan tebus talak. Sama aja. Dia tunjuk dia okey dengan suami dia ni, tunjuk sementara nak main hero seorang lagi nak main kat dia. Kalau hero tu ditakdirkan tak main, okeylah, dia teruslah jadi isteri kau ni. Tapi kalau hero ni main, dia tak pandang suami dia lagi. Ini sifat munafik hakiki. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis, yakni hadis Tauban yang di atas tadi ialah hadis gharib dan tiada isnadnya itu kuat. Dan lagi perempuan yang minta talak pada suaminya dengan ketiadaan apa salah suaminya itu, iaitu berdosa. Seperti mana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Tauban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyumma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ini lagi teruk. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Tauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang mana perempuan yang minta dia akan suami dia talak dia daripada ketiadaan salah, maka haram atas perempuan itu bau syurga. Tadi kata munafik. Kita ni tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni, bila kata munafik ni berasa tak apa berat. Kita ni dalam masyarakat kita ni, bila kata munafik ni berasa lagu tak apa berat kan. Padahal dalam Quran Tuhan kata innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik ni fid darkil asfali minan nar. Depa ni di hari akhirat esok, tempat depa di pantat api neraka. Tempat paling panas depa ni nanti duduk. Tapi kita ni dalam masyarakat kita, bila kata munafik ni berasa okey lagi. Berasa okey lagi. Bila kata kafir marah. Bila kata munafik ni dia berasa selesa lagi. Dia berasa okey, dia berasa boleh lagi dengar.
Tidak, dalam Quran Tuhan kata munafik ni fid darkil asfali minan nar. Depa ni duduk di dasar api neraka. Mai pula satu hadis lagi riwayat daripada Sauban juga, kata dia telah bersabda Nabi SAW, barang mana perempuan yang minta dia akan suami dia talak daripada ketiadaan salah, maka haram atas perempuan itu bau syurga dia. Allah Subhanahu wa taala haramkan terus dia, bukan kata haram masuk syurga. Bau syurga pun tak boleh cium. Bagi teruk. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan. Manakala menuntut talak pada suami itu dengan tiada apa kesalahannya itu haram, maka menebus talak dengan tiada apa salah suami, maka haram itu lebih-lebih aula lagi. Saja-saja suami ni baik, isteri ni saja-saja pergi minta cerai pun haram. Ini kan pula sanggup tebus talak, lebih-lebih lagi haram, dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayyuma imra'atin ikhtala'at min zawjiha min ghairi ba'sin lam tarah raihatal jannah. Maksud dia diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sauban radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda ia, mana-mana perempuan yang menebus talak ia daripada suami dia dengan tiada apa salah suami, nescaya tiada mencium dia akan bau syurga. Banyaklah tuan-tuan. Jadi banyak hadis yang menjelaskan kepada kita tentang ancaman kepada orang perempuan yang minta cerai daripada suami dia, sedangkan suami dia tidak merupakan orang jahat dan bukanlah orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan syarahnya di dalam Ittihafus Sadah, kata dia, maka jika minta seorang perempuan akan talak daripada suami dia dengan tiada salah suaminya, maka ia itu berdosa ia. Jadi ulang yang tu ya. Tuan-tuan tengok bawah tu. Bab ma jaa fi mudaratin nisa. Iaitu bab yang datang pada menyatakan bercumbu-cumbuan dengan isteri. Allah. Dia nak beritahu kat kita sebagai suami ini kena ada satu sifat sayang bini. Bercumbu-cumbuan tu maksudnya ambil hati. Suami kena pandai ambil hati isteri. Pasal hati orang perempuan ni tuan-tuan, hati meresati. Hati orang perempuan ni dia macam tu. Ketahuilah saudaraku, adalah hidup dua laki isteri dengan sempurnanya itu payah didapati. Itu dia. Saya baca lagi sekali tuan. Dia kata adalah hidup dua laki isteri dengan sempurnanya itu payah jua didapati. Nak cari satu pasangan suami isteri yang ideal, dia kata susah. Waktu orang main ambil gambar masuk majalah apa semua, duduklah rapat-rapat senyum, apa pergi berlakon di meja dapur, kawan tu main buh nasi dalam pinggan, dia pun lagu renung, muka bini dia buat biji mata redup, ni semua berlakon saja. Hak sebenarnya dia kata apa? Hak sebenarnya nak cari hak perfect, hak sempurna ni susah. Bukanlah tak ada, tapi susah. Sempurna ni pendek kata sampai tak ada jadi, tak ada benda yang bergeser, tak ada benda yang jadi pertelingkahan. Dia kata susahlah, nak jumpa susah. Orang kata sedangkan lidah lagi tergigit, ni pula laki bini. Ya, lidah ni berapa lama daripada kita beranak keluar, main lidah duduk tentu lah, duduk dekat dengan gigi tu, daripada tak tumbuh gigi, duduk gusi, duduk tergigit dah, dia terbit main gigit zakat lagi lah. Ya, tu hak duduk dekat hari-hari tu, daripada dulu lidah dengan gigi ni memang duduk berjiran pun, tekoh-tekoh dia jadi gumana tergigit kan. Ini pula suami isteri kan, baru duduk sekali 15 tahun, baru duduk sekali 25 tahun, baru duduk sekali 45 tahun. 45 tahun pun baru berbanding dengan lidah dengan gigi duduk sekali berapa lama. Lidah dengan gigi duduk berapa lama dah pun boleh tergigit, ni pula baru duduk sekali. Biasalah kalau jadi sikit sebanyak itu adalah adat manusia. Begitu.
oleh kerana payah didapati satu perempuan yang lurus dan betul tabiatnya menurut sebagaimana kemahuan suami dengan senantiasanya. Ini yang orang perempuan kadang-kadang dia tak setuju. Kan? Pasal apa? Dia kata asyik dia kata duk salah ke orang perempuan juga. Kerana orang perempuan tak betul lah hidup jadi tak elok rumah tangga. Dia kata bukan semua orang perempuan tak betul. Dia kata orang lelaki-lelaki tak betul lagi ramai. Dia kata begitu pula kan. Tapi dia beritahu kat kita di sini, dia kata kalau isteri ni dia boleh taat apa suami kata, elok. Hak tu jadi pasal ni pasal tak taat. Kalau dia tak taat tu kerana suami suruh buat benda dosa, tak apa. Tapi hak suami suruh buat benda baik pun dia tak taat. Hak ni hak nak jadi pasal. Hak ni hak nak jadi pasal. Kerana nak tunjuk kata tak mau taat, itulah maka duk berlaku macam-macam krisis rumah tangga. Macam tu. Dia kata dan lagi pula perempuan-perempuan itu sebenarnya telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala daripada tulang rusuk yang bengkok. Punca dia pun memang asal kejadian orang perempuan ni daripada tulang rusuk hak bengkok. Asal pun memang bengkok dah. Kan? Begitu. Maka bagaimana bengkok tulang rusuk? Maka sebagai inilah ia. Dia kata oleh kerana tulang rusuk tu dah bengkok, maka mereka ni pun bengkok sikit. Dia kata bengkok sikit. Yang ni tiada mau perempuan-perempuan itu turut laki-laki dengan sebenar-benar. Turut seperti mana kehendak suami. Maka dengan kerana bengkok tu, kadang-kadang dia bengkiang sikit. Suami kita malam ni, kita pergi mengaji di Seberang Jaya. Malam ni bak rumah tangga, hang kena pergi. Dia buat kalut-kalut apa tu tadi tak main. Dia buat kalut. Dekat nak maghrib tu dia buat kalut. Siang tadi punya duk buka tajuk sembang apa semua lagu tu lagu ni apa. Kalut dengan pokok bunga dia. Kalut dengan nak tukar yang tu yang ni puasa nak main esok bulan puasa tak larat nak tukar tudung tingkap apa wah. Tak main. Jadi laki ni pun nak naik syekh lah. Dia kata hang ni saja dia kata. Malam ni lah nak buat ni semua. Jadi pasal lah. Jadi laki pun main mengaji dalam keadaan jantung duduk kembang kecil. Kemudian duhot nak jadi tak habis lagi. Main dengar pula kuliah mana ni. Dia kata emang sungguh pun bengkok sungguh buat ni marah. Kan? Kadang-kadangnya jadi macam tu. Dia nak sabit sajalah. Begitu. Dengan kerana yang demikian, maka hendaklah laki-laki itu biar pandai membetulkan dengan lemah lembut. Dia kata jangan salahkan orang perempuan. Sebab orang perempuan dah memang Tuhan bagi jadi daripada tulang yang bengkok. Tak boleh salah mereka. Tuhan bagi mereka jadi daripada benda yang macam tu. Maka orang laki-laki lah kena pandai. Pandai macam mana nak membetulkan yang bengkok tu. Kena pandai. Supaya menurut dia, supaya pandai kita bentuk daripada turut kita. Kalau kita duk buat tengin, dia balas balik tengin kat kita. Kita duk buat cengih, dia balas balik cengih kat kita. Kita tunjuk perumah, dia pun lebih kurang perumah dengan kita. Jahannam rumah tangga. Jadi isteri ni dia kata dah memang dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok. Suami kena pandai-pandai lah macam mana nak tackle mereka ni. Iaitu dibetulkan dengan pujuk dan juga dengan kecek dan juga dengan kata yang boleh mengambil hati. Pandai-pandai lah. Ajak makan sate ke. Dah tahu dah esok ada kuliah, hari ni ajak makan sate dulu. Ya. Pandai-pandai lah. Buatlah macam mana pun. Dia kata maka jangan sekali-kali dikasar akan dia. Yakni dengan sebab berkasar itu maka tidaklah jadi lurus ia, bahkan patah pula ia. Dia dah bengkok dah. Kita nak pergi betul cara kasar. Duduk kepak kasar-kasar patah. Maka patahnya itu ialah talak ataupun nusyus dia. Yang kata orang perempuan ni bila patah ni maksud dia apa? Dia minta cerai. Dia buat bingung. Kita kata ke dia hantar dak ni hang duk minta cerai macam ni tak bagus lah apa Tuhan marah lah tak boleh cium bau syurga ke apa ke semua. Dia kata aku tak peduli, aku masuk neraka pun tak apa. Tutut hancurlah tu. Dia bercakap lagu tu jadi lagu orang tak ada agama. Dia bercakap. Awak dia kata saya saja nak pergi neraka, abang tak pergi neraka. Awak abang ingat abang baik sangat. Dia duduk main lagu tu kat kita sekejap lagi ekor sahabat pindah main depan.
Dia dah buat cabar kita lagu tu, sat lagi dia mula duk berbetir tengkok, tarik kola baju pergi belakang berasa hangat, tarik mai ke depan berasa lemah. Pasal kita yang pergi mula bagi api dia menyala. Dah api dia menyala, bukan kita nak padam, kita duk jurus petrol pula dekat dia, jahanam. Dia mengamuk, jadi hang debat habis semua sekali. Jadi Islam kata tak sah macam tu. Dia kata takut saat lagi kita pergi buat kasar dekat dia main dua penyakit ni. Yang pertama, dia minta talak, dia minta cerai. Tak mau cerai, dia nusyus dekat laki dia. Dia buat jahat, dia main kayu tiga. Bukan ada apa, dia nak padam muka laki dia aja. Padam muka, dia kata. Dia pergi buat benda tak elok. Dia buat benda tak elok, dia berdosa. Kita pun turut sikit sebanyak ada dosa. Dengan kerana kita pergi buat lagu tu, dia jadi macam tu. Rosak habis semua. Nak selesai benda-benda tak elok ni tak boleh dengan cara tak elok. Nak perbetul benda tak elok ni, kita kena guna pendekatan yang elok. Barulah benda tak elok dapat dibetulkan. Kata dia, maka apabila berkehendak sesuatu kepadanya, janganlah dengan cakap keras seperti diugut dengan cerai, ataupun dengan maki, ataupun dengan nista, ataupun dengan masa muka, ataupun dengan perangai perongeh, dan juga ditunjukkan perangai kelaki-lakian dengan mau memukul, menggodam yang tiada menasabah dengan dia. Maka yang demikian itu sakitlah hatinya. Kita nak suruh dia buat satu benda, kita pergi buat kasar-kasar, paksa dia tak suka, kita pun tak suka orang paksa kita. Orang perempuan pun tak suka dia kena paksa. Nak suruh dia pakai tudung, pergi menikah dengan orang perempuan tak pakai tudung, masa berkenan hari itu tak apa, kita kata tak apa tak pakai pun, lepas menikah cukup dakwah dia lah, masa berkenan. Orang tua ni kata dah, orang tua kata hang nak kenal budak tu, mak tak berkenan tengok dengan kelumbung tak pakai dengan apa tak pakai, dia pergi cakap pandai kat mak dia. Dia kata tak apa mak bukan kelumbung tu bukan dia berat mana itu saya dakwah dia pakai lah. Masa nak menikah tu ni, menikah tu tak reti pula nak bercakap elok-elok, nak dakwah elok-elok tak reti dah. Bila kata hang nak pakai tak mau, aku tanya hang sekali lagi. Dia duduk main buah tu. Aku nak tanya hang sekali, aku memang jenis daripada dulu aku tak reti ulang dua kali. Bila baca undang-undang mana. Aku nak tanya hang sekali aja. Dua ulang kata nak tanya sekali ni 3 kali ulang dah. Hang nak pakai ke tak mau? Jawab nak pakai ke tak mau. Yang tu je, hang jangan duk kona-kona ni pun. Bini ni kata saya bukan tak mau pakai, pam bubuh pipi lah. Aku tanya nak pakai ke tak mau, yang habis tu jawab. Rosaklah tuan-tuan. Nak pelingkup ni sehari aja. Nak bagi elok ni bertahun-tahun ambil masa. Apa pun kita nak pelingkup sehari aja. Sehari aja, rumah tangga kan, negara kita ke apa, kita nak pelingkup sehari aja. Tapi nak bagi elok tuan-tuan berpuluh tahun ambil masa. Maka Islam bagi ingat kat kita benda-benda macam ni. Jangan tidur buat perongoi, jangan tidur buat masam buka Allah. Sampai isteri ni fed up dengan kita. Dengan duk tarik muka ni cukup champion. Allah. Sampai isteri kata tak tahu lah, dia kata awak lah pergi jadi lagu ni. Tak kena sikit dia buat muka perat, jalan macam Hitler duk jalan dalam rumah. Tak kena sikit dia buat tahu cakap. Isteri ni cubalah 2-3 kali duk cuba nak tak bercakap, sampai keluar kerja tak bercakap. Dah pergi kerja dah, isteri telefon, tengok handphone, nak buat telefon rumah naik tangkah. Nak ajak lah kononnya, nak ajak. Isteri kata sudahlah, pergilah melingkuk lah. Dia main buah tu baru ada akal, baru balik main hidup geletek pinggang dia pula nak bagi dia gelak kat kita. Ini semua cari penyakit. Siapa suruh kita cari penyakit? Dah, kadang-kadang kita ingat ego kita ni boleh selesai semua benda. Dah, ego kita belum tentu boleh selesai semua benda. Kadang-kadang ego kita menyebabkan masalah 10 jadi 100. Belajar mengalah lah, belajar mengalah kan. Mengalah tidak bermakna kalah. Walaupun kebanyakan orang dia menganggap mengalah ni kalah. Dah, mengalah bukan kalah. Mengalah ni Nabi SAW pun tak makan cekak dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah ni. Allah suruh Nabi berundang daripada Mekah ke Madinah. Adakah Nabi hijrah ke Madinah tu kalah?
dah berunding untuk nak susun strategi baru. Masuk balik Mekah, tak tumpah darah sedikit pun. Mekah dapat dibuka dengan amannya. Kita tak ambil iktibar daripada sirah Nabi. Kita tak ambil iktibar. Kita nak buat cara kita juga. Maka rosak rumah tangga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka sakitlah hati isteri, dan sakit hati itu membawa kepada talak dan nusyuz. Dia pun dah tak tahan dah dengan perangai suami dia, bakit semayang hajat, minta Tuhan lembutkan hati suami dia. Semayang sampai 2-3 bulan dah tak nampak tanda-tanda Tuhan nak makbul lagi doa dia. Tuhan pun bukan nak bagi dandan. Sesuatu kata semayang Tuhan bagi, tak semudah tu. Kadang-kadang semayang bertahun baru Tuhan bagi. Bertahun semayang baru Tuhan bagi. Ambil masa semayang ni nak minta petunjuk Tuhan ni, bukan sesuatu kata minta Tuhan bagi. Kadang-kadang ambil masa ni tak tahu berapa lama baru Tuhan bagi apa yang kita minta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia dah bangkit semayang hajat, minta Allah Subhanahu wa taala lembut hati suami dia dan sebagainya, tak jadi juga. Dia sampai satu peringkat, dia pun manusia, dia pun mengaji agama orang, dia pun iman tak kuat dan sebagainya, sampai satu peringkat meletup. Dia kata sudahlah, aku seorang aja duk kena hidup sembah buat baik ke dia, sudahlah hari ni last lah. Aku pun nak tunjuk kata aku rosak rumah tangga. Dia nusyuz dekat suami dia. Maka hendaklah laki-laki itu biar banyak belas kesian kepada perempuan. Dia kata belajarlah bersimpati dengan mereka ni, kesian ke mereka. Yang ni bagi mempersetujukan dengan kehendak sendiri. Jangan duk suruh kita dengar dia. Sekali-sekala kita dengar dia. Jangan dia aja kena ikut cakap kita. Berapa tahun dia menikah dengan kita? 20 tahun dia menikah dengan kita. 20 tahun dia tak ada hak untuk nak bagi pandangan satu pun. Tak boleh bercakap apa. Kita yang buat keputusan tu. Memang kita yang akan buat keputusan, tapi tak ada satu pandangan dia yang kita hargai. Semua kita kata tak betul. 20 tahun dia hidup dengan kita, 20 tahun dia hidup dalam suasana malam. Mana nak main cinta kasih dia dekat kita. Begitu. Jika sekiranya tak mau dia betul dengan sekali, yakni tak menurut sekali kehendak kepadanya, hendaklah dimaafkan pada tempat yang patut maaf. Sekali-sekala dia bantah dan sebagainya, tak usahlah dia ambil kira sangat. Benda-benda salah dia buat ni tak usah diulang sebut. Tuan-tuan, siapa suka? Siapa suka orang yang bertabiat suka mengungkit? Kita tak suka. Main satu orang duk bercakap kat kita, duk ungkit. Duk ungkit lah, ada satu dua kebaikan dia buat kat kita, dia duk ungkit benda. Kita tak suka dengar. Walaupun kita mengaku dia buat baik kat kita, tapi bila dia duk ungkit lepas sekali-sekali, lepas sekali-sekali, lepas sekali-sekali duk ungkit, kita nak menyampah. Perbuatan mengungkit ni agama tak bagi. Agama tak bagi. Mengungkit-ungkit kebaikan yang kita buat ni, agama tak bagi. Pasal apa? Pasal dia menyalahi fitrah manusia. Baik laki-laki, baik perempuan. Tak suka dengar orang duk mengungkit-ungkit. Bila ungkit, nak jadi pasal. Benda yang boleh selesai dalam masa sehari, pergi jadi seminggu. Begitu. Dan jika lo patut pujuk, maka hendaklah pujuk akan dia. Baik dengan wang, ataupun dengan pakaian, ataupun dengan apa-apa yang menyukakan dia. Pujuklah. Cakap-cakap boleh pujuk, pujuklah. Begitu. Ataupun dengan jalan nasihat, ataupun dengan jalan minta tolong orang bagi nasihat. Kalau kita nasihat nampak tak jalan, pergi cari orang lain mai tolong nasihat. Mana kata kita tak boleh pihak dengan dia ni. Kita duk cakap kat dia apa, dia buat tak heran kat kita. Dia kata sudahlah, dia kata abang pun baru berubah 2-3 hari ni aja. Allah, dia kata saya bukan tak kenal abang, kita menikah ni berapa tahun dah. Dia kata saya kenal abang daripada dulu sampai lah. Abang ni pun baru jadi lebih 2-3 hari ni. Dia pergi kata lagu tu kat kita. Kita faham lah, makna kata kita tak boleh masuk lah. Kita duk gagah rempuh pun tak lagi jahanam lagi. Pergi cari orang lain. Pergi cari satu orang, siapa yang isteri ni rasa segan. Belah adik-beradik dia ke, belah adik-beradik kita ke, orang dalam kampung kita ke, siapa yang agak dia ada segan sikit, minta kawan tu main cakap dengan dia.
Mai cakap elok-elok betul lah. Mana ada manusia yang start beranak-beranak mai terus pakai serban elok, tak ada. Semua pun start dengan macam-macam. Start dengan jahil, baru ada ilmu. Start dengan bodoh, baru jadi pandai. Macam-macam lah. Yang penting 2-3 hari ini kita dah berubah jadi elok. Start daripada 2-3 hari ini ke depan kita kena jadi elok. Kena ada satu orang mai bagi nasihat kat dia. Kalau dah kita tak boleh jalan, ambil orang lain mai bagi nasihat ke dia. Maka dengan perjalanan yang demikian itu, yakni sehari dipuji, sehari dimaafkan, sehari diikut kehendaknya, sehari dimarahkan dia dengan nasihat dan ajaran yang baik-baik, maka dapatlah bersuka-suka dengan dia. Mau ada macam tu. Tak boleh duduk tegang sedia, tak boleh letih. Dia kena ada sehari okey, sehari kita marah sikit, sehari kita puji dia, sehari kita kata dia bagus, mau ada macam tu. Ada tak betul kita tegur pun dengan cara elok-elok dan sebagainya. Kena ada benda-benda macam ni. Dan demikianlah disuruh oleh Nabi SAW seperti tersebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ah kadh-dhil'i in zahabta tuqimuha kasartaha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alim. Bahkan banyak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perempuan tu bengkok tabiat dia. Nabi kata, orang perempuan ni dia bengkok sikit. Seperti bengkok tulang rusuk. Maka tulang itu tidak boleh dibetulkan dengan lurusnya sebagai membetulkan besi dan seumpamanya. Besi hak keras tu kalau bengkok kita boleh berbetul. Tapi tulang tak boleh berbetul. Kepak patah. Tulang ni bukan keras macam mana keras besi, tapi besi hak keras tu boleh berbetul kalau bengkok. Tapi tulang hak tak sekeras besi tu tak boleh berbetul. Kepak juga patah. Maka dia kena ada cara. Maka jika engkau pergi betulkan dia dengan kehendak sekali lurus, nescaya engkau patah akan dia. Kalau sekiranya kamu nak buat sedih aja, nak bagi selesai semua, patah. Dia kena sikit-sikit. Tuan-tuan tahu ada orang dilahirkan kaki pengkak. Kaki dia pengkak. Bila berdiri tu kaki dia tak lurus. Kaki dia jadi lagu bracket lagu tu. Kaki pengkak. Lah ni orang boleh pergi jumpa doktor ortopedik ni, doktor pakar tulang ni. Mereka boleh buat operation perbetul pengkak tu. Mereka boleh buat operation perbetul pengkak tu. Tapi dia bukan saya kata buat itu peluang-peluang lurus tak. Dia ada cara dia tarik sikit lama-lama hak pengkak tu jadi straight balik. Kalau tidak, kesian lah kat dia. Duk cita-cita nak jadi askar, tak boleh jadi. Pergi interview, lepas suruh jalan. Lepas kata lagu ni minta nak jadi Popeye pun tak boleh. Lepas kata ni pula nak jadi, tak boleh. Lepas kata tak terima. Pergi buat yang tu, dia perbetul lebih-lebih lagi masa zaman budak-budak ni. Tulang dia lembut lagi. Dia ditarik sikit bagi straight, elok kaki tu. Okey. Dia tak boleh sedih. Apa cerita pun dia tak boleh sedih. Kalau nak buat dengan dandan tu nak elok, jahanam. Patah benda tu. Kerana tabiatnya dan kejadiannya Allah Subhanahu wa taala memang dah jadikan demikian itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in taraktaha istamta'ta biha ala iwaj. Maka jika engkau biarkan dia bengkok, nescaya bersedak-sedak engkau dengan dia atas bengkoknya. Yakni jika engkau pakai perempuan tu dalam keadaan tabiat dia yang tak betul, ataupun sebagai pakai helah, yakni pujuk dan kecek dan manis muka, dan sedikit berkasak, sedikit berhalih, sedikit diberi upah dan sebagainya, sedikit dibiarkan, sedikit dimarah, nescaya bolehlah engkau bersedak-sedak dengan dia atas bengkoknya itu. Lalu dengan dandan nak pergi perbetul, dia kata patah, memang tak boleh. Kena buat sikit, barulah dia boleh betul balik daripada bengkok dia. Pendeknya, bergaul dengan isteri itu naklah membanyakkan sabar dan hendaklah panjang hati.
Nak atok orang perempuan ni, dia kata kena sabar banyak, hati kena sabar betul. Kalau tidak, tak boleh, dia kata. Dan berpandai siasah dengan dia, dengan mendapatkan berbagai-bagai helak, seperti yang sebutkan di atas. Jadi kena pandai-pandai. Ada satu hari dia masak-masak nasi mantap. Dia masak-masak nasi mantap. Mai kat kita tak salah cerak pinggan tu. Tengok-tengok mata awak yang penat sangat ke hari ni, awak tak abang. Kalau abang awal-awal tadi kita pergi makan di kedai. Tak marah dia. Allah, dia rasa bersalah tu lah, tak tahu nak abang. Kan? Ambil terik sikit lagi, mantah-mantah pun suap juga, kenyak dalam mulut makan. Malam tu buat kemung perut tu, tepuk pum. Dia lagi rasa bersalah. Dia lagi rasa bersalah. Kan? Oh ni dah main makan buat mulut kenyak, terak bukan kata pinggan, meja tu terak habis. Dia kata ni hak organ kan, stone cold kan ni, dia kata ni. Dia apa sampai tak boleh nak beza dah lelaki dia dengan stone cold. Terak meja tu tungging ke bawah dengan kalam masak termantap sikit kan. Ada. Dia kata kena ada pandai cara, dia kata. Menurut sebagaimana yang diharuskan oleh syarak kita, takat yang boleh lah. Takat yang boleh kita tolak ansur dengan dia, dengan tujuan supaya dia ambil pengajaran daripada kesilapan dia. Maka kata At-Tirmizi, ini hadis, yakni hadis Abi Hurairah itu ialah hadis yang hasan, lagi sahih, lagi gharib daripada ini wajah. Dan bermula isnadnya ada bagus. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fir rajuli yas'aluhu abuhu an yutalliqa zawjatahu. Yang ni pula satu masalah. Itu bab yang datang pada menyatakan masalah. Satu orang laki-laki yang menuntut akan dia oleh bapaknya bahawa ia ceraikan isterinya. Pula. Satu orang laki-laki kahwin dengan satu perempuan. Tiba-tiba pak laki-laki ni tak berkenan dekat menantu ni. Maka pak ni kata dekat anak dia. Dia kata aku tak berkenan menantu aku ni. Bini hang ni aku tak berkenan. Dia kata aku mohon cerai bang dia. Pak dia masuk campur macam tu. Dalam kebanyakan kes hadut jadi dalam masyarakat kita ni bukan pak, mak masuk campur. Dalam kebanyakan kes mak masuk campur. Adalah dia tak berkenan tang mana apa betul ni. Lebih-lebih lagi awal-awal dulu dia dah ada calon dah nak bagi ke anak jantan dia ni. Anak jantan tak mau pilihan mak dia, pergi duk cari sendiri. Nak jadi pasal lah lepas tu. Tak kena saja basuh sayur sawi masak, dia kata ada pasir. Dia buat tengah-tengah makan nasi, dia buat lari pergi ludah buang. Dia buat. Menantu ni makan ayak mata. Makan ayak mata. Ada saja 1001 akal dia nanti duk main dalam kepala. Pasal apa? Pasal daripada awal anak dia nak menikah dengan perempuan ni, dia dah tak setuju dah. Antara duk main ambil hati nak buat bagi elok macam mana lah, dia tak boleh terima. Pasal apa? Pasal dulu dia dah janji dah dengan satu orang mana ke nak ambil anak kawan tu, nak buat menantu dia nak bisan dengan kawan tu. Tiba-tiba anak pergi tolak pilihan dia, memang nak jadi pasal. Ataupun dalam kes yang kedua, memang menantu ni masalah semua. Yang pak mentua, mak mentua ni semua jenis sembahyang jemaah di masjid, jenis pergi mengaji di masjid, apa semua jenis macam tu. Mak mentua, pak mentua ni main menantu perempuan balik main hari ni rambut kala oren, esok balik kala merah ruih. Yang ni pun satu penyakit. Mak mentua ni balik masjid, tengok duk ada dalam rumah dandan pening kepala, masuk bilik tidur dalam bilik tak keluar. Dia buat nak pakai apa dia pakai dalam rumah tu, dia nak pakai skirt dia pakai, dia nak pakai apa dia pakai, di jalan depan orang tua dia buat tak entang. Yang ni pun satu penyakit yang akhirnya pak mentua ataupun mak mentua ni masuk campur. Dia kata kat anak jantan dia kata hang cerai bang bini hang, kalau tidak tetap balik rumah. Dia main macam tu. Dia kata dah ni aku nak bagi pilihan dekat hang. Hang sayang mak dengan ayah ke hang sayang bini hang? Kalau hang sayang bini hang, dia kata hampir berambut, aku tak mau tengok muka hang, aku sakit pun jangan duk balik mai. Dia kata begitu. Kalau hang tak mau hilang mak pak hang ni, hak susah payah duk belah hang, dia karang habis semua kebaikan dia. Dia kata tolong tu rambut merah ruih tu jangan duk balik lah. Dia panggil rambut merah ruih kat bini dah. Dekat menantu dia panggil rambut merah ruih.
Ini pun ada dalam agama bincang bab ni. Baik, ketahuilah saudaraku, adalah mencari isteri yang boleh bersetuju tujuan dengan suami dalam hal kehidupan di dunia ini, baik muafakah dan berkasih-kasihan, jarang juga didapati. Hak ni pun jarang-jarang dapat. Nak cari bini yang kemudiannya jadi cukup elok, taat dekat suami ni. Nu asal daripada Sabah Sarawak mana nu, asal daripada Johor nu, asal daripada Johor nu. Suami kata, jom kita pergi duduk di Pulau Pinang, itu tanah tumpah darah aku. Dia menyanyi pula negaraku sekali, tanah tumpahnya darahku. Dia kata, jom kita pergi duduk di Pulau Pinang. Isteri hak Sabah Sarawak, hak Johor, hak apa, hak Johor ni, dia kata, saya ikut abang lah, tak mana abang pergi tangtulah rumah saya, cantik. Tapi hak tu ada banyak macam mana, dia main ikut laki dia, main duduk sini, lepas tu dia duduk pangkah kalender je. Dia kira hari cuti, 2 hari pun dia nak balik. Dia nak balik Sabah Sarawak juga. Laki dia tak dulu, laki dia kata, aku pun bonus ni lah duk cadang nak simpan sikit. Dia kata, aku pun duk tunggu bonus ni juga nak balik saya lah. Oh, jadi kacau. Nak cari yang muafakah, yang dua-dua setuju, cantik, elok, tak ada masalah apa ni, jarang-jarang didapati. Dia kata begitu. Maka ada juga berjumpa dengan yang demikian itu, bukan tak ada. Dia kata ada, hak bagus ni ada. Dia kata, tetapi selalu didapati pula orang yang mencelakakan antara dua laki isteri yang bersetuju tujuan itu. Ada kalanya yang mencelakakan itu bapa dia, ataupun ibunya, ataupun saudara-saudaranya, ataupun orang lain. Kadang-kadang suami isteri dah okey dah elok dah, ada campur tangan pihak ketiga pula bagi rosak rumah tangga. Suami elok, isteri elok, mentua punya masalah pula timbul. Suami kata kita duduk di mana, isteri kata saya ikut abang, cantik dah, pergi duduk, mentua pula campur. Duduk telefon mai sekali-sekali, mai dekat menantu, mai dekat anak dia, anak perempuan dia, dia telefon mai, dia kata hang ni lebu ni berat sebelah lah. Dah lah hang pergi duduk sana, hang tak peduli kat aku. Hang sampai tak balik main, dia duduk sikit dia duduk bubuh. Kawan ni pun hangat. Lama-lama bangkit lompat. Kan? Ada campur tangan pihak ketiga yang bukan campur tangan ini untuk kebaikan, tapi untuk nak peranak rumah tangga. Ini pun berlaku, dia kata. Maka celaka yang datang daripada bapaknya ialah apabila jadi bapaknya itu tidak suka akan isterinya, maka dirusuhnya anak itu, suruh diceraikan dia. Bila pak mentua tak berkenan dekat menantu perempuan ni, ataupun mak mentua tak berkenan dekat menantu perempuan ni, dia duk atong anak jantan dia. Dia kata, bini hang ni, dia kata awak lah macam ni, tak tahu langsung ambil hati aku. Dia kata, aku bukan seorang menantu ada 3-4 hak lain elok. Dia kata, hak bini hang ni pelik semua. Dia duk main macam tu. Laki ni dengar sikit, boleh duk buat diam, 2 kali dengar, duk berasa lemah tempat dia, 3 kali dengar, 4 kali dengar, dia balik ke bisyarah kat bini dia. Dia kata, hang ni apa ni? Hang mak aku pun hantar hati ambil haji lah. Dia buat macam tu. Walhal sebenarnya tak ada apa. Sebenarnya isteri ni okey, bagus, mak mentua saja cari pasal. Ini pun berlaku dalam masyarakat juga. Berlaku benda-benda macam ni. Maka demikian juga boleh jadi daripada ibu seperti yang jadi pada bapa. Pak mentua, mak mentua boleh berlaku yang nak buat pasal ni. Apakala berlaku yang demikian itu ke atas seorang yang beristeri, kemudian daripada beberapa helah yang telah didatangkan kepada dua ibu bapaknya supaya redha keduanya di atas isterinya itu, namun tiada juga mau ibu bapa itu redha, bahkan disuruh oleh kedua-duanya ceraikan juga akan isterinya, nescaya wajiblah atas anak taat ibu bapa dia. Sudah, dia kata. Suami ni dah tahu dah mak dia, ayah dia tak berkenan dekat bini dia. Dia cubalah 1001 helah. Dia cuba nak bagi isteri dia ni diterima oleh mak pak dia. Cuba kok tu tak jalan, cuba kok ni tak jalan, atok kok tu tak mau jadi, atok kok ni tak mau nak jadi belakang. Bila dah sampai satu peringkat tak mau nak jadi juga, mak pak masih keras dengan keputusan dia, dia nak anak dia cerai isteri ni. Dalam agama dia kata apa? Kalau dah sampai peringkat nak bawa rosak macam tu,
anak kena ikut kehendak ibu bapa dia, cerai buah isteri dia. Tapi kita nanti baca dia ada huraian dia tadi. Dia ada huraian, dia ada syarat mak pak macam mana. Hak nak kena ikut tu ada syarat juga. Pak ni sampai saya kata saya panjang cerita kan. Dia begitu kan. Tengok jugalah mak pak macam mana hak boleh ikut ni. Baik, bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, kanat tahti imra'atun uhibbuha wa kana abi yakrahuha fa amarani abi an utalliqaha. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi iparnya yang alim besar. Nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, adalah bagiku seorang perempuan yang di bawah perintahku. Ni anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ibnu Umar ni dia kata dia ada seorang isteri. Ialah perempuan yang kasih aku akan dia. Ibnu Umar kata, aku sayang kat bini aku. Aku sayang bini aku. Dan adalah bapa aku Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu benci dia akan isteri aku yang aku sayang itu. Oh, ni anak Sayyidina Umar. Ada seorang isteri ni dia cukup sayang, tapi malangnya pak dia Sayyidina Umar tak berkenan dekat menantu ni. Maka disuruh oleh bapa aku, Sayyidina Umar suruh anak dia bahawa ceraikan dia. Sayyidina Umar suruh anak dia cerai buang menantu ni. Maka kata Abdullah, fa'ataitu fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Abdullah ibn Umar, talliq imra'atak. Maka enggan aku menceraikan isteriku itu. Anak Sayyidina Umar, pak dia suruh dia cerai bini, dia tak mau. Pasal apa? Pasal dia sayang bini dia. Dia tak mau cerai bini dia. Maka tidak mau aku turut suruhnya, yakni suruh Umar Al-Khattab menceraikan isteriku itu. Hingga gaduh ia menuntut pada aku menceraikan dia. Sayyidina Umar ni sampai dah marah sangat dah. Dia suruh anak dia cerai buang menantu tu, anak dia tak mau ikut cakap dia sampai nak marah dah. Dan menjadikan hal yang demikian itu susah hati aku. Anak Sayyidina Umar ni dia kata, aku pun nak susah hati, pak aku tak berkenan sungguh dengan bini aku ni. Maka pergilah aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sebutkan yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tak kesudah. Pak dia pun orang hebat, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang suruh dia cerai bini dia. Jadi tak turut pun dia tahu pak dia siapa. Nak turut dia berasa pak dia, nak banding dengan dia, dia lebih kenal bini dia daripada pak dia. Jadi dia rasa macam suruhan pak dia tu tak betul. Jadi dia susahlah nak ikut suruhan pak dia. Tapi tak apalah, zaman tu ada Nabi. Maka dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Umar, ya Rasulullah, adalah bapa hamba suruh hamba ceraikan isteri hamba yang hamba kasih akan dia. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, ceraikanlah olehmu akan isterimu itu kerana taatkan bapa kamu. Dia pergi mengadu ke Nabi. Pergi mengadu ke Nabi. Bukan Nabi nak sokong dia. Bukan Nabi nak panggil Sayyidina Umar, main marah Sayyidina Umar, masuk campur rumah tangga anak dan sebagainya. Sebaliknya bila pergi mengadu ke Nabi, Nabi kata dekat dia, kalau dah macam tu pak kamu mau, ikut kehendak pak kamu. Pula jadi macam tu pula. Kata At-Tirmidzi, hadis Ibnu Umar itu hadis yang hasan lagi sahih. Baik. Pada hadis itu menunjukkan Sayyidina Umar suruh anak dia ceraikan isteri. Maka tidaklah dapat kita katakan Sayyidina Umar itu tak baik. Tak bolehlah kita kata apa Sayyidina Umar ni duk masuk campur hal ehwal rumah tangga anak dia, suruh anak bercerai menantu apa semua. Apa Sayyidina Umar ni perangai tak elok? Tak boleh kata macam tu. Kerana Sayyidina Umar seorang yang tinggi akal dan satu daripada Khulafa'ur Rasyidin. Khulafa' ar-Rasyidin maksud dia apa? Khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Sayyidina Umar Al-Khattab ni bukan macam kita. Sayyidina Umar Al-Khattab ni Khulafa' ar-Rasyidin.
Dia adalah khalifah yang mendapat petunjuk Tuhan. Dia masuk dalam 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW dalam hadis. Jadi Sayyidina Umar suruh, tak boleh bertikai. Itu maksud dia. Maka tiadalah boleh kita kata akan dia seperti setengah daripada bapa orang-orang sekarang yang menurut nafsunya jua. Tak boleh sama lah dengan pak lah ni. Kalau pak lah ni katakan anak dia, hang cerai bang ni, bini hang ni, menantu aku ni, aku tak berkenan kat dia ni, tak mesti kita kena ikut, kerana pak kita bukan Sayyidina Umar, walaupun nama dia Pak Umar. Kan dia macam tu. Bahkan telah berkata ulama, Sayyidina Umar menyuruh anaknya ceraikan isterinya itu kerana memeliharakan maslahah anaknya yang tidak diketahui oleh anaknya. Ini kelebihan Sayyidina Umar. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bagi satu ilham dekat dia, ni isteri anak kamu ni ada masalah, dia ni ada masalah. Kalau anak kamu kekal menjadi suami dia, satu hari anak kamu akan menjadi masalah. Maka lebih baik cerai bang dia awal-awal. Tuan-tuan ingat balik kisah apa tu? Nabi apa dulu? Nabi Khidir ke apa? Yang jumpa budak kecil, dia pergi bunuh budak tu. Kan? Dia ada sebab. Dia ada sebab dia bunuh budak tu, dia ada sebab. Pasal apa? Pasal Allah sudah bagi ilham dekat dia sebab dia Nabi. Allah sudah bagi ilham dekat dia, kata budak ni bila besar itu nak jadi sekian-sekian. Maka tamat buang riwayat dia awal-awal ni supaya dia tak jadi orang yang berdosa. Ini benda-benda yang luar biasa yang kita tak boleh campur, sebab benda ni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh suai padankan kes Sayyidina Umar ni dengan kes kita hari ni. Kita hari ni kalau pak masuk campur, katakan anak dia suruh cerai menantu hak ni, belum tentu kita boleh ikut. Sebaliknya kita boleh pertimbangkan lagi. Tak mesti hak dia kata tu betul. Takkah hak dia kata tu dibalut dengan hawa nafsu yang menggila, dan kita tak boleh turut kehendak hawa nafsu seseorang manusia. Begitu. Baik, seorang yang kasih akan isterinya turut sebagaimana kasih yang diharuskan oleh syarak. Tiba-tiba datang bapa dia ataupun datang mak dia benci akan isteri dia, serta disuruh oleh keduanya, yakni mak pak suami ni suruh supaya anak jantan dia cerai buang isteri ni, maka harus bagi anak itu mencarikan helah supaya dua ibu bapa kasih kepada isteri. Hak tu dia patut buat, bukan dia patut cerai. Dia kena cari akal macam mana nak bagi mak pak dia suka dekat isteri dia, seperti dicarikannya orang-orang untuk memperdamaikan ataupun menasihatkan antara keduanya dan sebagainya. Maka jika sekiranya tiada helah, maka menurut kata ibu bapa itu lebih aula. Tapi kalau tak boleh nak buat dah, memang isteri dia ada masalah semua, maka mak pak tak boleh terima isteri dia. Kalau dah sampai macam tu, cerai bang, untuk maslahah yang lebih baik. Dia kata ini ada pertimbangan kan. Ada satu orang mai jumpa saya itu ni, perempuan, dia kahwin dengan satu laki-laki anak tunggal. Suami dia ni anak tunggal, makna mak suami dia ni tak ada anak dah, anak tu seorang aja. Anak dia anak tunggal tu, anak laki-laki tunggal. Kemudian pula pak dah tak ada, pak dah mati, tinggal mak saja seorang. Yang mai jumpa ni perempuan, dia mai duk cerita, ya Allah, sampai kita pun mula-mula macam tak percaya. Lepas tu bila kita cek balik, tanya-tanya balik, betul hak dia cerita ni memang betul. Orang-orang yang rapat dengan dia, yang duduk dekat dengan rumah dia memang cerita betul. Nasib dia nak buat macam mana? Dia ni perempuan, dia menikah dengan satu laki-laki. Laki-laki ni anak tunggal. Anak tunggal pula ada mak mentua saja, ada mak saja. Laki-laki ni ada mak je, pak dah tak ada dah. Maka mak ni dia jadi macam satu sakit mental macam tu. Dia tak boleh terima hakikat dia kehilangan anak. Dia tak boleh terima. Dia nak anak laki-laki dia ni tetap anak laki-laki dia. Dan dia tak boleh terima satu orang perempuan lain main curi kasih sayang anak laki-laki dia ni. Dia tak boleh terima yang tu. Sampai dia ni mai cerita ni, perempuan ni dia mai cerita, ustaz dia nak abang kat ustaz. Dia kata ustaz mesti tak percaya, tapi saya nak abang hak sebenar saya duk tanggung, dia kata. Sampai tidur sebilik mak ni, ya Allah ustaz, saya nak abang itu je, dia kata.
daripada saya menikah dulu, dia kata sampai lah ni mak mentua saya tidur sebilik. Saya tak boleh lah, saya abang siapa pun orang tak percaya, inilah hakikat dia kata. Tidur sebilik. Sampai dia dengan husband dia ni, dengan laki dia ni kenal, jadi macam orang tak menikah lagi, duk curi-curi. Dia kerja, laki dia pun kerja. Kalau nak hidup sebagai suami isteri, nak bersama ni kena pergi sewa bilik hotel. Time kerja tu, dia pergi kerja, suami dia pergi kerja, cari time jumpa dalam bilik hotel. Balik rumah, mak tidur sekali. Dia kata gila, dia kata. Nak kata apa lagi sampai macam tu? Kalau betul lah, dia kata kalau betul cerita puan ni, dia kata gila. Ustaz kata cerita ni gila, saya ni dah nak gila lah, dia kata. Alamak, dia kata macam tu pula. Kita pula berasa silap pula, kita pergi kata gila lah. Ni saya ni dah macam nak gila dah ni, dia kata. Jadi sampai macam tu. Kita kata kat dia, tak bolehkah cakap dekat suami, suruh suami terang kat mak dia. Allahu Akbar, Ustaz, yang tu awal-awal dah lah kita buat. Tentu dah yang tu awal-awal kita buat. Suami saya ni Ustaz, dia kata minta maaf cakap. Dia kata mengaji tinggi, mungkin kerana mengaji terlampau tinggi, mak dia adalah segala-gala dalam hidup dia. Mak dia segala-gala dalam hidup dia. Di satu ketika dia macam kata dia pun tak senang lah, dia tak selesa dengan sikap mak dia ni. Tapi di satu ketika yang lain, bila kita komplain mak dia lebih sikit, dia dah nak angin, dia nak buat kita. Ustaz, dia kata saya tension ni, berasa macam nak gila lah ni. Saya kata jangan sebut, cukup 44 kali gila semua. Saya kata kan. Jangan duk sebut. Lagi dia main masa mustajab doa tadi ni, pergi duk sebut ni saya nak gila, saya kata tup kata. Tengok peluang pergi duk tidur saya jalan raya. Jangan duk sebut. Dia kata benda tu benda tak elok, jangan duk sebut. Nak gila ni jangan duk sebut. Ustaz tolong, dia kata nak selesai macam mana masalah saya ni, tolong saya. Dia kata. Saya kata kat dia, boleh bagi nombor telefon suami dia, boleh saya sembang sikit dengan dia? Oh tak berani, dia kata, tak berani. Ustaz nak telefon, nak cakap apa dengan dia? Nak cakap apa? Suami saya ni cemburu ni, dia kata tak ada manusia. Tak lagi Ustaz pergi telefon dia, kata ni nak cakap sikit, sebut pasal ni, dia kata saya jadi cicak kodok kan, nak jadi bola bowling, dia tak tahu, dia kata di rumah. Ustaz, tentang kita nak tolong dulu mana? Kalau macam tu kita mungkin dia, bagi dia bila dia cerita tu kira berapa persen daripada masalah dia ringan balik sikit. Yang tu kita boleh dengar, nak buat apa? So last sekali apa dia buat? Dia minta tukar. Dia minta tukar tempat kerja, daripada duduk satu negeri tu pindah pergi satu negeri lain. Yang isteri ni tak boleh, dia kata dia nak gila, dia kata. Dia minta tukar pergi satu negeri lain. Dia minta pergi, anak-anak dia bagi dekat anak-anak buat keputusan, nak ikut mak kan, nak ikut ayah. Kalau nak ikut ayah duduk di sini, kalau nak ikut mak nak pergi sana, mak kena pergi kerja sana. Anak semua ikut dia kan. Cik lah yang tu kan, macam Ustaz Ismail Kamus, Ustaz Badaruddin Haji Ahmad cerita kan, ni masalah berkeli laki bini ni. Tanya anak seorang-seorang nak ikut siapa. Sulung nak ikut mak, nombor 2 nak ikut mak, 3 nak ikut mak, 4 nak ikut mak. Lalai ayah dia kata saya pun ikut mak juga. Tak jadi bercerai pula dah. Kabut betul. Lalai pakai ikut dia, jadi tak jadi bercerai. Ini pun jadi macam ni lah, anak-anak dengan mak ni habis lah kan, dengan mak ni habis lah, nak ikut mak. Pindahlah dia ni, pergi duduklah di negeri, satu negeri lain lah. Ni duduk di sana dengan anak-anak dia. Suami ni duduk telefon, duduk ugut ni, hang buat macam ni, hang buat macam ni kat aku, hang nusyus lah, apa ni, derhaka, hang tak cium bau syurga lah, apa lah, semua duduk syarah dalam telefon kat dia. Dia kata kat suami dia, nak cium bau syurga. Dia kata nak balik, nak tidur sebilik dengan mak hang, dia kata. Bila kata begitu, dia
Bila kata lebih-lebih kat mak dia naik angin. Bila kata sikit dia boleh terima, dia pun tak puas hati orang tua tu nak main tidur sekali. Tapi kata lebih-lebih dia pertahan balik mak dia. Rosak dia kata tak boleh. Betul, anak dah 3 dah, dia kata tak boleh selesai. Masalah ni tak boleh selesai. Benda macam ni tuan-tuan, bila main cerita kita pun tumpang sakit kepala, dia tolong fikir kat dia. Tapi tak boleh tolong. Alangkah baiknya kalau dia tak cerita kat kita. Ingat, dia tak boleh tolong. Rupa-rupanya malam ni bila baca-baca dalam kitab, ada kes macam ni dibawa umai di dalam agama kita. Bawa umai dah ni. Presiden kes ni yang pernah berlaku zaman Nabi SAW dulu, dan dia bagi penyelesaian dia macam ni. Penyelesaian dia satu aja, dia kata apa? Nasihat. Tak boleh nasihat, ambil orang lain suruh bagi nasihat. Tak boleh juga, tak ada jalan. Tak ada jalan. Kamu kena buat keputusan, walaupun keputusan tu sakit, tapi untuk kebaikan kena buat juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kita wajar bersyukur pada Tuhan. Kita wajar bersyukur pada Tuhan kerana apa yang Tuhan bagi kat kita ni dah baiklah. Syukur dekat Tuhan. Tuhan bagi kat kita satu keluarga. Tak jadilah macam kes-kes yang berlaku pada zaman Nabi pun berlaku kes-kes macam ni. Kita tak jadi kes-kes macam ni. Syukur banyak-banyak pada Tuhan. Syukur pada Tuhan dalam bentuk melipat gandakan ibadat kita dekat Tuhan. Bulan puasa nak mai tuan-tuan, kita tanam azam. Bulan puasa nak mai, tanam azam. Kali ini punya bulan puasa all out. Habis-habisan kita nak supaya sepanjang puasa ni kita betul-betul hidup dengan Allah. Betul-betul hidup kita ni kerana Allah. Mudah-mudahan sebulan bulan puasa ni menjadi satu latihan yang boleh menjadikan kita manusia yang lebih dekat dengan Allah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk tajuk bab ma jaa la tas'alul mar'ah talaqa ukhtiha. Lepas ni dia nak masuk tajuk cerita tentang satu perempuan bersetuju nak kahwin dengan satu laki-laki yang dah beristeri. Lepas tu perempuan ni mensyaratkan kepada laki-laki tu, dia kata kalau kamu nak menikah dengan aku, kamu ceraikan isteri kamu yang dah ada. Ini ceritanya. Ini pun berlaku dalam masyarakat. Satu perempuan dia nak kahwin dengan satu laki-laki yang dah beristeri. Semua dia sanggup turut kecuali satu. Dia kata aku minta satu aja. Dia kata kamu ceraikan isteri kamu ada kalau nak kahwin dengan aku. Dia mensyaratkan benda tu. Perbuatan dia mensyaratkan benda tu dekat laki-laki yang dah beristeri ni, apa agama kata dekat dia. Wallahu a'lam. Lepas ni dia cerita fi talaq al-ma'tuf. Iaitu talak yang diucapkan dalam keadaan lupa, mabuk. Lupa mabuk ni dia bawa main 3 lah. Satu dia kata mabuk kerana minum arak. Dia cerai isteri dia dalam keadaan mabuk arak. Jatuh ke tak jatuh talak. Yang kedua dia kata mabuk. Mabuk yang tidak disengajakan. Naik feri nak pergi Langkawi, kena lambung ombak, lambung, mabuk, cerai bini dia. Ni salan katanya macam tu. Tak berlaku ke tak talak tu. Ataupun dia buat main contoh yang ketiga. Dia kata contoh yang ketiga ni mabuk lagu mana? Bukan mabuk maksudnya mabuk kerana minum, kerana naik feri apa tak. Dia ni jenis orang yang apa nak kata, dia ni jenis, dia kalau dia marah sampai satu peringkat, dia jadi macam orang hilang akal. Ada manusia jenis ni. Dia jangan bagi marah. Kalau dia marah, dia tak ingat apa dia buat masa dia marah tu. Dalam keadaan dia tak ingat apa dia buat dan dia marah tu, dia cerai bini dia masa tu. Jatuh ke tak jatuh talak dia. Benda ni berlaku dalam masyarakat. Kemudian kita akan tengok lagi tajuk cerita tentang perempuan hamil yang diceraikan oleh suami. Wallahu a'lam. Saya ada satu ceramah pada 4 hari bulan di Masjid University Sains Malaysia, USM, 4 hari bulan, hari Isnin lepas maghrib. Pihak USM minta tolong bagi tahu sebab mereka lambat buat maklumat. Jadi saya mengambil kesempatan untuk minta maaf kepada tuan-tuan kalau sekiranya selama kuliah saya di sini daripada lepas puasa dulu sampailah jumpa puasa ni ada benda-benda yang tak patut saya buat. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
dipanjangkan umur, kita berjumpa lagi selepas daripada selesai mengerjakan ibadat puasa dan selepas lain. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surat doa. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.